Selamat pagi, salam sejahtera. Seperti yang dikata-katakan oleh netizen di luar sana, mereka kata apabila kes Nick Elin selesai, pasti akan ada sesuatu yang ngeri bakal berlaku. Akhirnya, apa yang dijangka oleh netizen berlaku. Ini apabila Nick Elin diugut bunuh dan kini polis siasat dakwaan tersebut. Kita berharap siapa-siapa orang yang cuba mahu mengugut bunuh terhadap Nick Elin ini dapat ditangkap, dibawa ke muka pengadilan. Kerana negara kita ini mempunyai undang-undang, bukannya tinggal dalam hutan. Tinggal dalam hutan pun, binatang yang ada dalam hutan pun mempunyai undang-undang. Bukan suka-suka nak ugut sini sana, bukan suka-suka nak ugut sini sana. Anda ingat cara mengugut itu boleh memenangkan Anda kah? Paling-paling itu akan membahayakan diri sendiri. Polis menjalankan siasatan berhubung 3 laporan daripada peguam Nick Elin Zurina Nick Abdul Rashid yang mendakwa beliau diugut susulan tindakan mencabar peruntukan dalam enakmen Kanun Jenayah Syariah 1 Kelantan 2019 di Mahkamah Tinggi Persekutuan baru-baru ini. Ketua Polis Kuala Lumpur Datuk Alauddin Abdul Majid berkata, 3 laporan berkenan disiasat di bawah Seksyen 507 Kanun Keseksaan dan Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia. Setakat ini, 1 kertas siasatan telah dirujuk ke Pejabat Peguam Negara untuk mendapatkan arahan lanjut dan 2 lagi kertas siasatan masih dalam siasatan. Ugutan yang diterima ini dipercayai susulan. Tindakannya memfailkan petisyen memohon deklarasi daripada Mahkamah Persekutuan bahawa 18 seksyen di dalam enakmen jenayah Syariah Kelantan tidak berperlembagaan kerana kesemua seksyen terlibat telah digubal dalam Undang-Undang Persekutuan. Katanya menerusi kenyataan pada Ahad. Katanya pihak polis telah memohon bantuan pihak Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia SKMM untuk mengenal pasti pemilik akaun terlibat. Orang awam dinasihatkan agar tidak mengeluarkan sebarang kenyataan berunsur ugutan di media sosial. Sekiranya ingkar, tindakan tegas boleh diambil di bawah Seksyen 507 Kanun Keseksaan dan Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia. Katanya, Nick Elin Zurina yang menjadi tetamu dalam wawancara eksklusif podcast Beyond the Headlines bersama New Street Times baru-baru ini menyatakan beliau telah membuat 3 laporan polis berhubung ugutan bunuh. Ia susulan tindakan mencabar peruntukan dalam enakmen Kanun Jenayah Syariah 1 Kelantan 2019 di Mahkamah Tinggi Persekutuan. Pada Jumaat lalu, Mahkamah Persekutuan mengisytiharkan 16 daripada 18 peruntukan dalam enakmen Kanun Jenayah Syariah 1 Kelantan 2019 adalah terbatal dan tidak sah. Panel hakim yang diketuai Ketua Hakim Negara Tun Tengku Maimun Tuan Mat memutuskan demikian selepas membenarkan petisyen Nick Elin Zurina dan anaknya Tengku Yasmin Natasha Tengku Abdul Rahman selaku pempetisyen bagi mencabar 18 peruntukan enakmen tersebut. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda, tekan butang subscribe. Malaysia kita punya, kita jaga sama-sama, cintai Malaysiaku. Bye-bye. Selamat pagi, salam sejahtera. Terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Tak puas memfitnah kerajaan perpaduan pimpinan Anwar Ibrahim, tak puas memfitnah Anwar Ibrahim dan juga menteri-menterinya, kali ini giliran anak Anwar Ibrahim pula difitnah. Ini apabila Nurul Izzah Ibrahim akhirnya akan tampil buat laporan polis. Kita menyokong tindakan daripada Nurul Izzah ini supaya semua yang suka buat fitnah itu akan dapat balasan. Lebih penting lagi, kebanyakannya mereka akan kantoi. Orang-orang yang suka memfitnah itu, khususnya memfitnah Anwar Ibrahim dan keluarganya, akhirnya akan kantoi. Dah berapa kali dah mereka kalah.
Mereka kalah di dalam pendakwaan saman di mahkamah. Ada yang membayar sekian jumlah dan sebagainya. Namun mereka tak serik-serik lagi. Tapi yang menyakitkan hati, yang membebalkan hati kita ialah apabila mereka hanya menggunakan otak yang sebelah, kiri atau kanan sahaja, tidak menggunakan sepenuhnya. Ini apabila terbukti mereka cakap dulu, baru belakang hari mereka tampil kononnya meminta maaf dan minta supaya saman tersebut ditarik balik. Adakah itu memang sifatnya mereka yang suka memfitnah kerajaan pimpinan Anwar Ibrahim ini? Ataukah memang mereka ini suka sangat disaman? Mereka ini dah cakap baru minta maaf. Dah tersaman, sudah disaman, baru minta maaf. Tetapi itu bukan penyelesaian yang terbaik. Karena kebiasaannya ramai orang yang akan, sekurang-kurangnya 10% orang yang mendengar dan membaca itu akan termakan fitnah tersebut atau akan terpengaruh dan percaya bulat-bulat apa yang difitnahkan itu. Baiklah, apa yang difitnah pula kepada anak Anwar Ibrahim kali ini? Nurul Izzah Ibrahim akan buat laporan polis susulan hantaran fitnah yang ditujukan terhadapnya. Naib Presiden Parti Keadilan Rakyat PKR, Nurul Izzah Anwar, akan membuat laporan polis terhadap kenyataan berbaur fitnah yang dilemparkan terhadap beliau. Nurul Izzah berkata beliau telah menerima satu kiriman hantaran di laman sosial Facebook yang tidak benar terhadapnya pada Sabtu. Petang tadi Sabtu saya telah menerima kiriman hantaran Facebook yang berunsur fitnah terhadap diri saya, kata Nurul Izzah. Peguam saya masih bercuti tahun baru Cina. Insya Allah laporan polis terhadap fitnah ini menyusul minggu depan selepas laporan polis oleh Nadia esok pagi Ahad. Jangan dilupakan juga ya, audit oleh Prohas ke atas Laksana baru selesai kisah sebenar. Katanya menerusi satu hantaran pada Sabtu. Sebelum ini, seorang pengguna Facebook telah memuat naik satu hantaran berunsur fitnah terhadap Nurul Izzah yang mengatakan bahwa beliau telah dilantik sebagai penasihat agensi pelaksana ekonomi dan koordinasi strategik nasional Laksana serta menerima gaji sebanyak 35.000 sebulan. Bukan itu sahaja, hantaran berkenaan turut menyatakan kononnya Nurul Izzah dibekalkan 2 kaki tangan dengan gaji antara Rp5.000 hingga Rp20.000. Susulan itu Nurul Izzah menegaskan tindakan menyebar maklumat palsu dan fitnah adalah pelanggaran bawah Section 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998. Walau bagaimanapun, Nurul Izzah hanya menulis di akhirnya, terima kasih daun keladi buat yang membaca. Moga Allah membantu perjuangan dan menegakkan keadilan dan melawan kebatilan, kata beliau lagi. Saudara-saudara sekalian, apabila ini berlaku memang mengejutkan kita semua. Bayangkan Nurul Izzah yang sekarang ini sedang seperti jarang-jarang keluar di dalam mana-mana media massa, media sosial ataupun dalam politik, tiba-tiba pula difitnah. Itulah tak sudah-sudahnya mereka nih, tak boleh tumbangkan kerajaan, fitnah di sana-sini. Harap-harap nanti kebenaran dapat ditegakkan. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda. Tekan butang subscribe. Kita jumpa lagi. Bye-bye.